Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Semua dengar ke suara saya? Dengar tak suara saya? Hello, Assalamualaikum. Saya perlukan respon anda semua. Kalau dengar suara, Salam, dengar. dengar Nanti kalau perlu tanya soalan, gunakan chat room untuk sesi malam ni lah. Jadi untuk kita dapat keberkatan malam ni, kita mulakan program kita dengan umul kitab dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Okay, terima kasih kepada semua rakan niaga daripada Ipoh semuanya. Saya nak tengok sekejap siapa yang ada dekat dalam ni. Okey. Kita masih lagi tak ramai lagi berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita ada 10 orang saja malam ni. Tak apa. Kita akan teruskan juga program kita malam ni. Okey. Malam ni saya dipahamkan ramai rakan niaga yang masih lagi blur lah. Masih lagi orang kata cari-cari macam mana nak menjalankan perniagaan dalam takaful ni kan. Dan saya pasti bahawa perkara ni memang bukan mudah. Sebab kalau sebelum ni anda semua boleh dianggap orang kata sebelum ni hanya membuat jualan saja kan. Jualan lah, buat sale saja kan. Tapi bila masuk ke Itisah ni tiba-tiba terkejut kena buat sale lepas tu buat rekrutmen kan. Saya rasa ramai yang terkejut dan ramai yang masih lagi tak boleh nak bagi masa lah. Bagi masa macam mana nak sesuaikan dalam environment yang baru. Okey. Jangan risau sebab benda ni adalah satu jenis perjalanan lah satu perjalanan. Semua orang akan hadapi perkara yang sama. In fact, waktu saya masuk dekat dalam industri saya pun terkejut juga sebab bulan pertama saya join industri takaful ni, saya terkejut sebab orang tak buat rekrutmen. Saya terkejut kenapa orang tak buat rekrutmen dekat dalam industri ni. Sedangkan sebenarnya the essence ataupun bila kita nak menyertai satu-satu perniagaan, kita kena kaji dahulu keperluan utama untuk kita mendapatkan pendapatan dalam perniagaan berkenaan. Itu sebabnya untuk makluman anda semua, bulan pertama saya menjadi ejen pada tahun 2010 saya mula jadi ejen 2010. Bulan pertama juga saya buat rekrutmen. Jadi saya pun tak faham kenapa kita tak boleh buat rekrutmen dan pada masa yang sama kita tak boleh buat sales Dan agak mengejutkan juga sebab apabila saya mendapat maklumat bahawa bila anda semua ada di kalangan rakan-rakan kita yang naik pangkat contohnya kepada agency director, dia pula dimomokkan dengan dia kata tak boleh buat sale, hanya boleh buat rekrutmen saja. Hanya boleh buat rekrutmen saja, tak boleh buat sale sedangkan dua perkara ni adalah dua perkara orang kata bread and butter lah. Bread and butter ni macam dia saling bergantung antara satu sama lain. Sale and recruitment ni dia adalah orang kata simbiosis dalam perniagaan takaful. Kan dalam perniagaan takaful. Jadi kita tak ada pilihan untuk buat sale and recruitment. Jadi untuk malam ni saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan bos untuk usahawan muda. Ini program yang kita tujukan kepada senior executive partner lah. Senior executive partner ni
Untuk makluman semua rakan niaga, kalau kita levelkan kembali kepada position dia ataupun jawatan dia di syarikat takaful yang biasa. Jadi SEP ni sebenarnya adalah bertaraf ataupun jawatan dia di syarikat lama adalah seorang agency manager atau agency director. Jadi jangan anda terkejut agency manager ataupun agency director. Dan juga agency director di Ikhtisas disama tarafkan dengan group agency director di syarikat-syarikat takaful. Manakala managing director adalah super group agency director. Super group dia panggil, super group. Jadi super group ni sebenarnya saya rasa anda kali pertama tengok dan join super group lah. Super group ni kita ada group yang besar, beribu-ribu orang rakan niaga, dah jadi macam syarikat takaful. Kan dah jadi macam syarikat takaful. Itu sebabnya position yang kita semua pegang dekat dalam Ikhtisas ni sebenarnya sangat-sangatlah tanggungjawab dia adalah sangat besar. Sebab kita bukan sekadar nak buat sale, kita juga kena buat rekrutmen pada masa yang sama. Tapi untuk membolehkan kita buat rekrutmen dan sale ni, kita kena ada satu kompetensi. Kompetensi lah. Ada orang dia dapat secara natural. Sale dan juga rekrutmen. Ada orang dia terpaksa belajar. Ada orang dia terpaksa berguru dengan mentor-mentor dan leader yang lama. Jadi banyak kaedah lah. Itu sebabnya di peringkat Ikhtisas, kita ada menyediakan satu modul yang dinamakan BOS untuk Usahawan Muda. BOS untuk Usahawan Muda, program BOS untuk Usahawan Muda. Jadi BOS untuk Usahawan Muda ni memang kita tujukan kepada senior executive partner. Semua senior executive partner di peringkat Ikhtisas perlu menyertai program ni. Perlu menyertai program ni. Dia tak ada pilihan. Mana-mana yang leaders yang buat rekrutmen, dia perlu menyertai program ni, senior executive partner lah. Yang ni adalah program, untuk tahun ni adalah program kali ketiga kita buat. Pertama, kedua dan ini kali ketiga. Dan saya rasa saya perlu ceritakan sedikit kompetensi dekat BOS untuk Usahawan Muda ni supaya anda lebih jelas peranan anda sebagai senior executive partner dalam menyokong agency director lah. Kalau agency director ni macam GAM atau GAT lah di syarikat-syarikat yang lain. Okey. Jadi saya ceritakan sikit. Okey. Jadi hari ni saya akan cuba cover sebab program ni sebenarnya adalah program orang kata program ni kalau ikutkan satu hari penuh. Tapi saya akan cerita secara ringkas supaya anda dapat pendedahan awal lah bagaimana nak menguruskan diri sendiri dan menguruskan rakan niaga. Menguruskan diri sendiri dan rakan niaga. Okey, jadi untuk topik program hari ini, saya akan cerita tentang kepimpinan dalam keusahawanan, kenalan keusahawanan Ikhtisas dan juga budaya pengrekrutan Ikhtisas. Budaya pengrekrutan. Kalau siapa-siapa ada soalan, tekan dekat chat tu dah boleh tanyalah. Tak perlu tunggu sampai habis. Nanti kan sampai habis saya sepatutnya naik ke slide. Kalau tak faham, terus tanya kepada saya lah, insyaAllah. Okey, jadi objektif sesi kita hari ni, satu, masa kita buat CIP dulu, kita ada, di Ikhtisas ni kita ada banyak program-program pembangunan kendiri dan pembangunan kompetensi lah, program kompetensi yang kita nak bagi kepada rakan niaga kita. Program kompetensi yang anda telah lalui, satunya berkenaan dengan kemahiran atau pengetahuan berkaitan dengan takaful basic examination lah, takaful basic, asas-asas takaful. Kemudian bila dah lulus asas takaful tu, anda akan masuk program CIP Career Induction Program. Jadi kalau anda semua tak masuk lagi Career Induction Program, masuk program ni dia blur-blur sikit lah. Career Induction Program ni adalah satu program asas yang kita bagi satu modul untuk anda jalankan perniagaan anda sendiri dah. Kan?
Dan program CIP ni akan disokong oleh program ni lah, modul BOS untuk usahawanan. Modul BOS Business Owner Synergy System untuk usahawan muda. Jadi usahawan muda ni sebenarnya SEP dan ke atas. Tetapi AD pun kena tahu jugalah. Kalau AD pun tak tahu, dia pening kepala sikit. SEP ke atas kena tahu ni. Satunya dia kena tahu itu objektif kita. Selain daripada tahu peranan, dia kena aplikasikan tugas. Sebab kita ni sekarang bila kita buka syarikat, kita ni dah jadi pemimpin kepada syarikat kita sendiri. Jadi kita nak kena tahu tugas dan tanggungjawab pemimpin perniagaan. Lepas tu kita nak tahu juga gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan. Sebab semua orang tak sama. Kan, kalau semua orang sama perangai dia, senang kan. Kalau macam kita tengok dekat Jerman tu dulu, Nazi kan, dia kata kita buat cara autokratik lah. Semua kena ikut. Kan. Adakah dia tidak berjaya sebagai pemimpin? Pun berjaya juga kan. Jadi kita tengok gaya pimpinan tu nanti. Okey. Jadi apa dia peranan pemimpin? Ini kalau kita tengok daripada hadis riwayat Imam Bukhari, kita ni pemimpin. Kita pemimpin kepada keluarga dan kita pemimpin kepada orang yang di bawah pimpinan kita. Maksudnya orang yang di bawah pimpinan kita ni, kalau kita dekat dalam sistem iktisad ni, siapa-siapa yang kita rekrut tu adalah orang yang kita bawa ke dalam organisasi tu, adalah orang yang di bawah pimpinan kita lah. Jadi untuk menjustifikasikan, sebab kita semua bila kita merekrut rakan niaga, kita akan dapat benefit, insentif, override, leveling override ataupun dipanggil recruitment incentive sebanyak 15% keseluruhannya. Itu sebabnya kita ada tanggungjawab kepada semua orang yang kita rekrut. Kan? Itu kita kena faham lah pertamanya, peranan. Nanti kalau ada masa cari buku ni, Quranic Leadership, Seni Memimpin Gaya Al-Quran, Masnur Hamzah, boleh baca buku tu. Dan juga kita banyak ambil model daripada kita punya Rasul sendiri, bahawa dalam kita memimpin perniagaan ni, kita kena ingat kita bukan seorang-seorang ni. Kita bukan berdiri secara sendiri. Kita ada orang lain yang perlu kita bantu. Kita kena ada strategi untuk memimpin perniagaan kita, dan kita kena ada peningkatan perniagaan lah. Kalau bulan ni 4, bulan depan 10, bulan satu lagi 15, mungkin FYAC dia makin bertambah atau rekrutmen dia makin bertambah. Jadi mindset pemimpin perniagaan ni dia tidak boleh berfikir untuk diri sendiri sahajalah. Ini selaras dengan tema Ikhtisas kan, there's no I in the team. Jadi saya setiap hari sentiasa memikirkan tentang anda semua. Macam mana kita nak sama-sama meningkat dalam perniagaan takaful ni. Dan banyak strategi yang telah dibuat oleh Ikhtisas untuk pastikan anda semua berjaya. Jadi follow leaders. Banyak modul yang kita buat. Follow leaders. InsyaAllah. Leaders akan bawa anda ke tempat yang untuk berjaya lah. InsyaAllah. Jadi formula kejayaan seorang pemimpin perniagaan ni, formula dia mudah saja sebenarnya. Satunya setiap kali kita menjalankan perniagaan ni, kita kena sedar bahawa kita ada Allah. Yang kita kena sedar bahawa jiwa kita tu perlu jiwa abid, bertakwa. Ini macam sama pula dengan nama Taqwa Wealth Advisory dekat Ipoh. Jadi kita kena sedar hubungan kita dengan Allah. Jadi kita kena hati-hati dengan hukum Allah. Keduanya, dalam kita menjalankan perniagaan ni, jiwa tu ada jiwa da'i manusia. Dia dari segi akhlak dia tu jiwa da'i. Jadi kita kena sentiasa baik, bersangka baik untuk melahirkan perbuatan yang baik dengan mudah, insyaAllah. Yang ketiganya, sebagai pemimpin juga, kita ada kerjaya atau itqan dia panggil. Itqan, jiwa mujahid. Maksudnya sekarang kalau kita nak buat tu, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh.
Kalau kita dah buat aku janji, macam rakan niaga kita semua dah buat aku janji kan, bila habis saja program CIP, petang tu terus buat aku janji. Aku janji cakap aku nak buat satu hari 3 jam. Jadi kita pastikan optimum 3 jam. Macam tu, usaha dan optimum ke arah kecekapan dan kesanan lah, dan buat penambahbaikan berterusan. Itu formula pemimpin perniagaan. Okey. Kalau hari itu masa di CIP kita juga ada share formula. Apa formula di CIP itu? Formula untuk berjaya, diri sendiri untuk berjaya. Siapa boleh share dengan saya? Formula untuk diri sendiri untuk berjaya. Ada siapa-siapa boleh share tak? Boleh ruangan chat room ke, nak tekan button ke, apa dia formula dekat dalam CIP? Apa formula dia untuk diri sendiri berjaya? Ke dah lupa dah? Tak ingat? Kan? Tak ada siapa balas ni. Saya cakap seorang-seorang kan jawabnya ni. Apa dia? Formula. Formula untuk berjaya diri sendiri. Okey, formula kejayaan yang kita dah share di CIP tu, saya tolong jawab kalau semua diam ni kan. Satunya, kita cakap kita kena betulkan kita punya apa? Attitude kita, sikap kita dalam menjalankan perniagaan. Keduanya, kita kena faham produk-produk yang ada dekat dalam Takaful ni. Ketiganya, kita kena faham macam mana nak ceritakan produk tu dengan cara yang sangat berkesan dan mudah pada pelanggan. Ya. Keempatnya, kita kena ada aktiviti atau program yang kita perlu jalankan untuk menjalankan perniagaan kita. Dan keempat, kita cakap follow leaders lah. Follow leaders. Sebab leaders, biasanya leaders ni tahu apa yang diperlukan oleh anak buah dia. Follow leaders follow tu tapi bukan follow babi buta lah. Follow yang baik lah. Leader saja benda baik kita ikut, insyaAllah. Macam saya dulu pun saya follow leaders. Saya sampai sekarang pun masih ada leader. Bukannya saya duduk buat seorang-seorang. Saya sentiasa mencari leader saya untuk bertanya kalau saya ada tersilap. Kita kena cari leader ni sebab apa? Ramai orang tak tahu kenapa kena ada leader. Kita kena ada leader ni, pemimpin ni. Walau macam mana pun kita akan ada orang di atas kita supaya kita ada perkara-perkara yang mungkin kita tak nampak. Dipanggil blind spot. Kadang-kadang kita tak nampak blind spot ni. Hanya pemimpin kita sahaja yang boleh tengok daripada atas nampak blind spot kita. Jadi bila kita ditegur untuk blind spot kita tu, kita terimalah. Macam saya pun selalu juga kena tegur oleh saya punya abang-abang saya kan. Jadi blind spot tu kita tak sedar. Kita tengok definisi pemimpin. Apa definisi pemimpin? Kan dapat tu. Kalau pemimpin ni dia mesti dah ada sikap untuk mendorong lah, mengajak, bertindak ke arah mencapai matlamat yang sama. Macam contohnya kalau di Itisah ni kita target untuk 25 juta. Jadi kita mendorong untuk semua orang supaya buat minimum 8 kes dan 1 rekrutmen. Ataupun 4 kes atau 1 rekrutmen. Ataupun 2 kes. Maksudnya kalau saya tak boleh mendorong anda semua untuk buat minimum 2 kes, maknanya saya gagal lah. Macam tu. Jadi ini memerlukan seni. Ini memerlukan seni seni untuk mengajak tu. Tapi seni untuk mengajak tu ada dekat dalam sistem lah. Itu sebabnya kita buat reward system reward system. Kan? Jadi sebenarnya dalam sistem Ikhtisas, keuntungan yang kita dapat lebih banyak apabila kita merekrut lebih ramai rakan niaga. Dan jangan lupa, ada orang ingat kena rekrut je kerja ni. Bukan serta menutup kes Takaful. Dengan lebih ramai prospek menjadi peserta Takaful. Dengan kata lain, bila kita mendorong rakan niaga kita kena dorong rakan niaga untuk mencari seramai pelanggan yang mungkin dan juga mencari rakan niaga baru seramai yang mungkin. Dan di situlah insya-Allah akan memberi keuntungan lah. Itu matlamat dia. Kita nak dua-dua. Kita tak nak, kalau tak kita tak balance Okey. Jadi apa dia minda positif pemimpin perniagaan? Sebab pemimpin perniagaan ni dia kena positif sentiasa. Kalau tak positif dia kacau lah. Kan? Dia cerita kat kanan kerja negatif, kita cerita kat kiri negatif, atas negatif, bawah negatif. Lama-lama orang negatif masuk dalam diri dia tak boleh buat pun dalam perniagaan. Terutamanya perniagaan Takaful
Dan dalam tagapul ikhlas dan tiga ikhtisas, memang kita dah maklumkan bahawa kita tak menjanjikan 100% perfect. Tetapi kita kena sentiasa positif memimpin perniagaan kita. Sebab ini perniagaan kita, perniagaan anda semua. Anda buka syarikat, itu perniagaan anda. Ikhtisas pun buka syarikat. Taufik Ikhlas pun dia buka syarikat juga sebenarnya. Jadi, kita kena positif untuk memimpin perniagaan ni. Jadi, untuk menjadi positif, kan, itu sebabnya kita kena melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin lah. Dan ini adalah selaras dengan kalau kita baca dekat dalam Quran tu, dia kata rezeki tu datang daripada usaha kita yang berterusan. Kalau kita berusaha, insya-Allah rezeki akan dapatlah. Itu sebabnya sentiasa bermotivasi. Keduanya, berkomited lah. Motivasi pun satu hal juga kan. Cuma kita tak committed. Kita kata kita nak buat, tapi kita tak disiplin untuk buat pun. Contohnya kalau kita dah targetkan untuk jumpa prospek, contohnya dapatkan prospek 30 orang satu hari. Buat phone call 10. Itu komitmen tu dalam aku janji. Itu sebab kita dah lalukan anda semua dengan program aku janji. Apa komitmen? Kita dah letak komitmen tu. Seterusnya kita kena bersemangat. Bersemangatlah. Kita tahu ramai orang yang akan negatif feeling kita. Mak bapak kita mungkin negatif, saudara mara kita negatif, kawan-kawan kita negatif. Tetapi kita perlu sentiasa positif supaya kita cemerlang lah untuk memimpin perniagaan kita. Kalau orang cakap macam lalat lah, dia lalu je macam ni kan. Biar dia. Dia lalat ke, dia nyamuk ke kan. Nyamuk, kata-kata nyamuk kan. Nyamuk, kita biarlah nyamuk tu lalu kan. Lepas tu kita tampar dia, dah selesai. Dan insya-Allah untuk lebih bermotivasi, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah jugalah, insya-Allah. Jadi tadi dia kata minda mindset positif. Apa lagi minda mindset positif? Kita harap anda semua jadi contributor. Contributor tu maksudnya saya tahu. Ada orang dia masuk berniaga tapi dia tak tahu apa peranan dia. Apa peranan aku ni? Sebenarnya apa kerja aku? Jadi peranan anda tu semua ada dekat dalam modul CIP yang kita telah bagikan. Tolong baca betul-betul. Sebab bila anda baca betul-betul modul CIP tu, anda tahu apa yang peranan dan tanggungjawab saya. Itu modul pertama yang kita dah share kan. Keduanya accountability, bertanggungjawab lah. Accountability ni contohnya kita dapat duit daripada pelanggan. Kan? Jadi accountability kita kena pastikan duit tu masuk ke dalam akaun yang kita nak buka nantilah. Jangan kita simpan je duit tu kan. Dan juga pemimpin perniagaan juga, dia adalah pemilik kepada syarikat yang dia buka. Dan bila jadi pemilik, sebenarnya kita bertanggungjawab. Bukan orang lain bertanggungjawab. Kan? Kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjayakan perniagaan kita. Apa lagi minda positif? Ini kalau kita tengok banyak minda positif. Kan? Kita kena sentiasa berfikiran baik, peningkatan prestasi dan fikir yang terbaik. Bukan sekadar baik tetapi terbaik. Fikir tentang perkara yang baik adalah saya nak buka satu perniagaan yang boleh menjadi sebuah empire legacy contohnya. Tetapi yang lebih baik lagi, saya nak perniagaan saya maju, meningkat. Prestasi itu meningkat dari tahun ke tahun. Macam alhamdulillah semua saya ucapkan tahniah kepada anda semua daripada peringkat dulu buat treaty agensi, dulu mungkin ejen, sekarang ni anda dah bertaraf SEP. SEP ni ada satu tanggungjawab. Dia adalah macam setaraf dengan agensi manager atau agensi director. Maknanya ada peningkatan dekat situ lah. Bila kita masuk satu perniagaan ni, ada peningkatan, barulah kita menjadi yang terbaik, lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bila kita dah dianugerahkan oleh Allah peluang untuk menjadi yang terbaik, jadi kita tunjukkan kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat bahawa memang kita deserve, layak memegang jawatan berkenaan. InsyaAllah. Dan juga minda positif yang seterusnya, kalau kita tengok dari sudut wawasan sekarang dan juga masa depan kan. Sekarang mungkin
matlamat saya kalau yang ambil geran tu 100,000, 200,000. Kan? Kan? Tetapi kita kena tengok juga, kita nak tengok juga orang lain pun dapat juga 100,000 production dia. Kalau kita ada 10 orang boleh dapat 100,000, itu kita dapat production sebanyak 1 juta. 1 juta tu, pendapatan untuk 1 juta tu kalau untuk rekrutmen saja ada 100,000. Ataupun kalau personal production untuk setiap 100,000 tu ada 35,000. Jadi itulah sumbangan kita sebenarnya kepada masa depan. Future. Masa depan apa? Masa depan kepada orang yang kita latih. Secara umumnya, masa depan kepada masyarakat, secara khususnya dan juga masa depan untuk negara, peningkatan GDP kat situlah. Jadi kejayaan saya bergantung pada apa yang terbaik pada masa hadapan lah. Pada masa hadapan. Jadi sekiranya anda join Itisah ni, kena fikirkan bukan saja fikir untuk 1 tahun ni. Fikir macam mana kita nak sama-sama membangun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Di Itisah ni kita tidak ada berlaku pemutusan. Dan insya-Allah setiap orang yang anda rekrut, setiap orang yang anda bangunkan, termasuk bangunkan diri sendiri, kita akan berterusan membina pendapatan lah. Okey, dalam Itisah juga, kan, sebagai seorang pemimpin, kita ada beberapa konsep ataupun beberapa tugasan yang perlu dilaksanakan. Kalau kita di Itisah ni, kita ada tugas sebagai pemimpin lah. Kita bukan tiba-tiba dapat syok, dapat jawatan, lepas tu kita dah pening kepala. Jadi dekat Itisah ni, yang ini anda semua tolong catatkan dan tolong ingat. Sebagai pemimpin perniagaan, tak kira lah sama ada CEO ke, saya ni CEO ke, Chief Operation ke, Managing Director ke, Agency Director ke, Senior Executive Partner ke, kan, atau hatta Executive Partner sendiri pun, satunya bila kita duduk memimpin syarikat kita sendiri ni, kita kena sediakan perniagaan kita. Dia konsep dia SMART, S-M-A-R-T, SMART. Jadi pertamanya kena sediakan perniagaan yang kita buka ni. Kita kena tengok prestasi perniagaan kita. Dan kalau kita buat rekrutmen pula, kita kena tengok rakan niaga yang kita rekrut. Okey, itu satu. Keduanya, mesyuarah lah. Sebab biasanya dalam satu organisasi, ada pemimpinnya. Sebaik-baiknya keputusan tu dibuat melalui mesyuarah. Sebab dalam mesyuarah ni ada keberkatan, barakah dia bila kita buat keputusan melalui mesyuarah. Itu sebabnya kena sentiasa ada mesyuarah. Mesyuarah lah 1 minggu sekali. Kan? 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tetapkan. Ketiganya, bila kita nak berada dekat dalam Itisah, kita kena menjalankan aktiviti yang boleh menghasilkan pendapatan. Bukan aktiviti duduk kedai kopi, minum-minum teh tarik kan, membawang. Bukan tu. Aktiviti yang boleh menghasilkan pendapatan. Jadi kita kena tengok balik sales cycle kita. Daripada mula-mula kita nak dapatkan suspecting, prospecting, pre-approach, approach pelanggan, buat quotation, sign up, negotiate dengan pelanggan, handling objection. Selesai handling objection, kita dapatkan referral. Itu proses-proses dia dalam kita menjalankan aktiviti ni. Begitu juga kalau proses tu rekrutmen, bos, rekrut, aktiviti seterusnya rekrut, bos, business owner, synergy system ataupun business opportunity success seminar. Jadi kita faham anda semua mungkin tak boleh nak rekrut seorang-seorang. Jadi bila tak boleh nak rekrut seorang-seorang, kita dah menyediakan platform untuk anda merekrut melalui channel BOSS lah, Business Opportunity Success Seminar. Yang ini kita ada buat setiap Rabu malam. Duduk dengan kawan kita ni, mendengar kan Rabu malam. Ataupun kalau kita ada buat Mega Boss ataupun Mini Boss, di mana-mana RN tu bawa kepada leader akan cerita. Sampailah kita mahir sendiri untuk cerita. Kan? Itu sebabnya dalam sistem perniagaan Itisah ni kita ada juga sistem tunjuk ajar, di mana namanya. Tunjuk ajar ni daripada sistem buddy kita, boleh tanya dekat saya, boleh tanya dekat MD, boleh tanya dekat AD.
Yang EP pula boleh tanya dekat ACP. Kita ada training, coaching and mentoring lah training, coaching and mentoring, tunjuk ajar lah insyaAllah. Nanti agency director dan juga SEP terpilih, kita akan bawa satu program pada bulan 10 nanti untuk kita ajar pula macam mana nak buat training, coaching and mentoring ni. Jadi belajar sikit-sikit lah. Duduk Etisalat ni, kita nak duduk lama, kita nak bukan 1 bulan kan. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit lah ilmu perniagaan. Dan SMART ni kena ingat. SMART ni kena ingat. Sentiasa fikir SMART. Bukan spesifik, measurable, apa tu? Selia, menyeliakan prestasi perniagaan. Kerap menyeliakan prestasi perniagaan. Keduanya, kita kena selalu bermusyawarah. Ketiganya, sentiasa melaksanakan aktiviti. Sentiasa tu maksud saya, bukan seminggu sekali. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari aktiviti ni. Okey, kalau saya tanya anda akan dapat pendapatan 1,000 satu hari. Pendapatan 1,000 satu hari. Anda nak tak datang kerja? Ke tak payah datang kerja? Kata tak apalah, 1,000 tu kita let go je. Jadi sebenarnya pendapatan ni bergantung kepada aktiviti yang kita buat. Kita anggap contohnya, aku datang kerja ni 1,000 income aku satu hari. Kalau aku tak datang, melepas aku 1,000 ni. Jadi aku akan sentiasa buat kerja. Buat kerja lah. Buat kerja tu macam yang saya cerita tadi lah, sales cycle tadi. Ataupun recruitment cycle. Lepas tu rekrut dan juga tunjuk ajar. Tunjuk ajar. Tunjuk ajar daripada Sifu kan. Okey. Kalau kita dah faham SMART. Ada yang tak faham SMART ke? Boleh ni. Ada yang nak bertanya. Kalau mana tak faham SMART. Okey. Kalau sekiranya anda dah faham SMART, saya nak share pula. Okey, kadang-kadang kita tengok leader kita ataupun kita sebagai leader, sebenarnya kita sebagai leader ataupun kita tengok rakan-rakan kita menjadi leader, dia ada beberapa jenis gaya kepimpinan. Dia bukan satu jenis je yang boleh berjaya, banyak jenis yang boleh berjaya. Kan? Dan kadang-kadang kita boleh pegang banyak topi. Kita bukan pegang satu topi. Ada orang dia pegang sampai 5 topi ni. 5 jenis kepimpinan ni. Kan? Sebab leader dia terpaksa kadang-kadang tu dia buat arahan. Kenapa dia buat arahan? Disebabkan waktu tu dalam keadaan yang dah terdesak, dia terpaksa buat arahan. Dah terdesak kan, last minute, tak siap. Jadi kena bagi arahan je lah, ikut je lah. Itu sebabnya dia ada 5 jenis kepimpinan. Jadi kita kaji balik apa jenis kepimpinan kita dan sesuaikan dengan rakan niaga kita. Ataupun kita sebagai rakan niaga, kita kena sesuaikan pula dengan leader kita. Macam tu. Kan? Jadi 5 jenis kepimpinan ni ada jenis kepimpinan yang bebas. Bebas ni laissez-faire dipanggil. Kan? Laissez-faire ni sebab apa? Bagus ke tak bagus kalau pemimpin laissez-faire ni? Bergantung. Bergantung. Ada anak buah dia tu semua dah pandai-pandai. Dia kata saya dah pandai buat semua perkara. Kan? Biasanya kalau dia dah semua dah terlatih, anak buah semua dah terlatih, memang dia akan jadi laissez-faire. Bebas sikit lah. Kan? Bebas sikit. Sebab semua dah pandai, macam mana nak buat? Itu laissez-faire. Ataupun kadang-kadang kita bila buat rekrutmen tu, kita tengok orang yang kita bawa ni, dia tak tahu apa-apa. Jadi masa itulah kena menggunakan kepimpinan autokratik. Kita kata kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau buat A, B, C, D, kau akan berjaya. Kan? Disebabkan anak buah tu dia tak tahu apa-apa. Zero knowledge. Kan? Zero knowledge. Ataupun mungkin ada pemimpin yang demokratik. Penyertaan sama-sama. Kan? Pemerintah demokratik ni dia dapatkan info. Okey. Apa isu sekarang? Bagi tahu saya apa isu. Contohnya kan. Kita dah dengar semua isu. Okey. Jadi kita ambil keputusan macam ni. Itu biasanya demokratik lah, penyertaan bersama-sama. Ada leader yang dia suka buat transaksi. Transaksi ni leader transactional, dia panggil transactional leadership. Dia kata yang penting saya nak result je. Dia tak nak fikir benda lain kan, dia nak result je kan. Pun ada juga bagusnya. Sebab dia punya mentality tu result, keputusan. Masalah tolak tepi. Masalah tak boleh ambil kira. Kita fikir result saja. Tapi biasanya kalau orang yang tengok result ni, dia ada reward.
Reward system, dia buatkan reward. Kalau dia tak berjaya pula, dia ada demerit lah. Berdasarkan kepada prestasi. Dan juga ada leader yang jenis transformasi lah. Transformasi ni biasanya dia bagi tugas. Dia suka bagi tugas. Kau buat A, kau buat B, kau buat C, kau buat D. Tapi matlamat dia sama. Kan? Jadi dalam kelima-lima jenis kepimpinan ni, matlamat akhir dia tetap sama. Matlamat akhir dia tetap sama, tetapi bergantung kepada pemimpin berkenaan untuk menggerakkan organisasi dia atau menggerakkan perniagaan dia menggunakan jenis-jenis kepimpinan ni. Okey.